Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Bernama TV. Pagi ini kami akan usaha menceriakan pagi anda dengan warna biru dan juga oranye. Betul, ceriakan pagi anda, mulakan hari anda dengan senyuman, berfikiran positif dan penuh rasa syukur. Kerana dengan izin Allah, sekiranya anda berfikiran positif, satu hari itu semua perkara akan jadi positif dan anda hanya akan menarik benda-benda yang positif saja. Pastinya itu akan menambahkan keceriaan di hari anda. Dan juga menambahkan seri wajah. Macam itu kan. Kini pejam cilik dah akhir bulan. Ini adalah 31 Julai 2023. Cepat masa berlalu ya. Betul, dan esok kita dah ke bulan Ogos, bulan yang pastinya mempunyai sejarah yang begitu banyak untuk rakyat Malaysia, hari kemerdekaan kita dan sebagainya. Dan hari ini juga kita nak membawakan anda sebentar saja lagi bersama dengan tetamu, kita akan menyoroti tentang keistimewaan seorang bekas yang negarawan yang banyak berjasa kepada negara, namun kurang kita dengari keistimewaan. Betul. Dan juga sumbangannya kepada negara kita. Nanti kita akan bincangkan tentang topik itu. Walau bagaimana, kita semak dahulu apa yang menarik di portal bernama.com. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menurut Dr. Zaliha berkaitan tentang bagaimana usaha itu dikomitmenkan berdasarkan kepada penubuhan 20 lokasi pusat operasi perkhidmatan rawatan pra-hospital dan ambulans ataupun dikenali sebagai PRPA yang akan ditempatkan di titik panas, yang mana ianya akan dikendalikan oleh St. John's Ambulance Malaysia yang ditempatkan di seluruh negara, yang bertujuan bagi memastikan supaya isu tidak balas perkhidmatan ambulans dapat dilakukan dengan lebih pantas. Dan buat masa ini, purata bagi respon untuk pelaksanaan PRPA di titik panas ini lebih kurang selama 15 minit dan ianya dilakukan bagi sekitar radius 10 hingga 15 km. Dan lokasi-lokasi ini diharapkan dengan penempatan 20 penempatan baru ini akan membantu lagi bagi memberi bantuan kepada kecemasan kepada mangsa-mangsa yang memerlukan bantuan kecemasan ambulans dengan lebih pantas. Dalam masa sama juga difahamkan 111 unit peranti defibrillator luaran automatik AED. Mungkin ada yang tak tahu lagi AED ni apa. Kalau ada perasan di pusat-pusat belah khususnya di Lembah Kelang, dia macam tadi you cerita? Dia macam rawatan awal untuk sakit jantung. Okey, sakit jantung, betul. Ini adalah rawatan awal kepada mereka diserang penyakit jantung secara tiba-tiba, khususnya pusat belah di Lembah Kelang banyak kita nampak. Tetapi di luar Lembah Kelang jarang-jarang kita lihat. Walau bagaimanapun usaha ini telah pun ditingkatkan melalui penempatan 111 unit ini dan ianya akan dilakukan di luar juga kawasan Lembah Kelang. Dan kita harapkan jugalah kita ni bila nampak tu kita belajar cara nak menggunakan. Itu paling penting. Betul. Rawatan kecemasan, rawatan awal kecemasan ni sangat-sangat penting. Selain itu kita boleh belajar CPR dan sebagainya. Betul. Dan bercakap tentang keadaan kecemasan di Rantau Panjang, telah pun berlaku merasai satu letupan dan gegaran di mana letupan sebuah stor penyimpanan mercun di Naratiwat di Pekan Mundok telah pun menyebabkan rumah-rumah penduduk di kawasan Kampung Bukit Lata, Rantau Panjang turut mengalami gegaran dan juga kerosakan, dan nilai kerosakan ini katanya menghampiri puluhan ribu ringgit. Dan seorang penduduk yang dikenali sebagai Said Kamaruddin Said Muhammad Uthman berkata kejadian yang berlaku pada 3.45 petang itu mengakibatkan rumah beliau mengalami kerosakan dan beliau menanggung kerugian hampir RM15,000 untuk membaiki segala kerosakan. Dan antara kerosakan yang dialami adalah bumbung rumahnya tercabut dan cermin tingkap pecah kesan daripada letupan ini. Dan letupan itu juga sebenarnya menyebabkan rumahnya retak, dinding terutamanya, dan beliau berkata ahli keluarga dan beliau dalam keadaan selamat, namun mereka terpaksalah menanggung kerosakan. Dan apapun yang orang kata positif tentang perkara ini, tiada kemalangan jiwa berlaku. Alhamdulillah, itu ada perkara baik. Walau bagaimanapun sentiasa berhati-hati sekiranya mendengar situasi seperti ini, cepat-cepat laporkan kepada pihak berkuasa. Dan salah satu ni ada penduduk ni, menarik saya boleh dengar ni, penduduk Razak Cikman ni 62 tahun mengatakan bahawasanya masa beliau mendengar letupan tu, beliau tersebut. Bila dengar tu terkejut sampai terjun. terjatuh dalam bot tersebut. Sebab mengingatkan gempa bumi kan. Kalau saya berada di situasi tersebut pun mungkin kita rasa cemas sangatlah sebab dengan letupan, dengan situasi geografi dan sebagainya, kita ingatkan gempa bumi, tapi ini bukanlah gempa bumi. Dan satu lagi, kalau sempadan Thailand itu terkenal dengan
kes tembakan Betul. Rambang dan sebagainya. Mungkin itu antara satu respon pantas mereka yang berada di keadaan itu. Baik, kita nak beralih pula bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita saksikan dahulu cuaca untuk di Malaysia hari ini. Jom. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari Bilik Berita dimulakan dengan laporan ini. Polis Diraja Malaysia menahan 4 juruterbang drone serta merampas alatan mereka selepas menerbangkan drone tanpa kelulusan semasa hari penamaan calon Sabtu lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Kapten Nur Azman Mahmud berkata penahanan itu dibuat kerana mereka menerbangkan drone di kawasan tumpuan orang ramai. Beliau berkata dalam satu kenyataan dikeluarkan semalam, pihak CAAM bersama PDRM menjalankan siasatan. Berikutan salah satu daripada 4 kes dilaporkan itu menyebabkan insiden kemalangan. Insiden tersebut membabitkan penggunaan drone pertanian yang jatuh dan mencederakan orang awam mangsa dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kes disiasat bawah Seksyen 325 Kanun Kesiasaan kerana mendatangkan kecederaan dengan sengaja dan boleh dipenjara sehingga 7 tahun, denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seorang lelaki yang disyaki memecahkan dinding kaca Pejabat Agong PAS di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur awal pagi kemarin ditahan 10 malam tadi. Suspek lelaki berusia 36 tahun yang merupakan seorang penganggur diberkas di Lorong Tiong Nam, Jalan Chowkit. Polis turut merampas motosikal Honda, topi keleda merah, selai baju biru dan seluar pendek hitam yang digunakan suspek ketika hari kejadian. Suspek dijangka dibawa ke Kompleks Mahkamah Jalan Duta hari ini untuk direman. Hasil siasatan mendapati suspek memiliki 16 rekod kesalahan lampau membabitkan kes dadah dan jenayah. Siasatan kes dilakukan mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiasaan atas kesalahan melakukan perbuatan khianat. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun ditemukan maut di sebuah rumah di Asam Kumbang, Taiping, Perak pada pagi Ahad. Menurut Ketua Polis Daerah Taiping, ACP Razlan Abdul Hamid, pihak polis terima maklumat menerusi MERS 999 pada 11 pagi semalam berhubung kematian seorang kanak-kanak lelaki di lokasi tersebut. Pihak polis dan ambulans dari Hospital Taiping bergegas ke lokasi kejadian dan mengesahkan kematian kanak-kanak tersebut. ACP Razlan berkata siasatan awal diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Beliau menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kes jenayah menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu membanteras kejadian jenayah di daerah Taiping khususnya. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, kita sedia maklum bahawa esok akan berlangsungnya satu program khas di Dataran Merdeka bagi mengenang satu tokoh sosok yang saya kira sangat hebat dalam menyumbang kepada pembangunan negara Malaysia dan itu akan dilakukan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Hari ini kita nak sembang-sembang lagi lebih mendalam tentang individu ini yang saya kira kita dah belajar daripada sekolah sebenarnya tentang individu ini. Cuma kadang-kadang kita terlupa biasalah kita. Jadi kita nak refresh balik. Betul. Tuan Dr. Ismail bekas timbalan Perdana Menteri untuk Perdana Menteri kita yang kedua, Tun Abdul Razak, dan beliau juga banyak memegang jawatan-jawatan lain dan tahu tak Bank Negara
negara itu adalah antara usaha yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail bagi mewujudkan satu ekosistem yang baik di Malaysia ini untuk pelaburan dan sebagainya. Dan untuk berbicara dengan lebih lanjut dan memahami jiwa Tun Dr. Ismail, kita bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita ada di sebelah saya, kita ada Datuk Seri Dr. Irmuhizam Ibrahim, Naib Presiden Alumni GPMS. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami sama-sama. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, Presiden GPMS, kerana bersama-sama kita untuk hari ini. Dan mungkin ramai tertanya kenapa GPMS yang berkaitan ini. Sebenarnya orang kata sebelum Tun Dr. Ismail meninggal dunia, aktiviti terakhir beliau adalah menyambut Jubli Perak GPMS di Klub Sultan Sulaiman, dan 5 jam kemudian selepas acara itu beliau menghembuskan nafas kerana sakit jantung. Baik. Ini menarik kerana signifikan antara GPMS dengan Tun Dr. Ismail sangat dekat. Apabila saat terakhir itu juga ada berjumpa dengan GPMS dan disuarakan amanat-amanat terakhir itu. Boleh kita kirakan sebagai amanat terakhir kerana itulah ucapan utama yang dilakukan sebelum menghembuskan nafas terakhir. Saya nak bertanya dahulu kepada saudara Fazrin dalam konteks ini. Kalau kita nak soroti amanat terakhir Tun Dr. Ismail ini semasa melancarkan perayaan Jubli Perak GPMS, mungkin saudara boleh melihat apakah signifikannya kepada GPMS sendiri juga kepada negara kita dalam konteks yang sama. Baik, terima kasih. Pertamanya sudah tentu GPMS antara pertubuhan NGO yang terakhir Tun Dr. Ismail hadir, dan ia sangat cukup dekat lah. Saya rasa kanda saya lebih memahami era itu. Dalam masa yang sama, nak tak nak saya sebagai orang muda, kita tahun 73 tu kita belum ada lagi. Tetapi menggamit memori selaku presiden pada hari ini, bila kita lihat ruang sejarah itu, signifikan antara amanat terakhir tu Dr. Ismail itu sangat-sangat menarik. Khususnya melibatkan pendidikan, apatah lagi melibatkan negara ini. Itu antara dua tonggak amanat yang terpenting dalam kenyataan Tun Dr. Ismail. Doktor, dalam konteks ini kerana doktor mungkin ketika itu sudah ada. Mungkin saya nak tahu jugalah, ataupun mungkin ada tidak ada, mungkin dia telah diceritakan oleh senior-senior lama dalam GPMS kan, tentang amanat terakhir itu. Saya rasa mesti ada sesuatu perkara yang mencekam, menyentuh jiwa ahli-ahli GPMS yang mana menjadi semarak kepada GPMS untuk terus maju ke terhadapan. 2 Ogos 1973, 50 tahun yang lalu, merupakan bagaimana saat dan ketika Allahyarham Tun Dr. Ismail menyampaikan mesej dalam perayaan Jubli Perak GPMS sempena dengan Mesyuarat Agung GPMS. Yang saya lihat antara intipati utama apa yang beliau telah terapkan ialah berkenaan tentang kepentingan gerakan massa, khususnya bagaimana kerajaan dan juga masyarakat sivil ataupun organisasi massa bekerjasama dalam membangunkan dan menerapkan semangat mencintai ilmu pengetahuan. Dan antara perkara yang beliau tekankan sewaktu beliau merasmikan khususnya Jubli Perak GPMS 1973 ketika itu, beliau menekankan bahawa ilmu pengetahuan ni merupakan satu perkara yang sangat penting untuk dihayati oleh generasi muda terutamanya dan ibu bapa, bagi menerapkan dan juga membangunkan negara dan juga arus pembangunan negara. Dan sehubungan dengan itu, ketika itu beliau telah memberikan sokongan-dokongan kepada aktiviti yang berteraskan kelas-kelas bimbingan. Kelas-kelas bimbingan ini adalah merupakan satu elemen untuk menyerapkan dan juga memahamkan anak-anak muda ketika itu. Dan antara perkara yang beliau tekankan ialah bagaimana soal masyarakat bilang kaum di negara kita. Ini 50 tahun yang lalu, dan selaras dengan Malaysia Madani yang telah gagasan kerajaan ketika ini, ia sudah tentu menggambarkan bahawa hala tuju cita-cita negara khususnya masyarakat bilang kaum yang perlu dihayati oleh generasi muda, dan bagaimana ianya boleh diterjemahkan dengan soal toleransi dan juga aspirasi nasional. Jadi saya fikir apabila melihat ucapan ataupun penulisan yang berkaitan dengan Tun Dr. Ismail, lebih-lebih lagi saya tertarik dari segi kaedah pemikiran dan juga
kepimpinan beliau apabila saya menonton Tanda Putera. Dan ketika itulah saya mengkaji dan membaca, dan antara topik dan juga perkara yang beliau sering utarakan ialah kejujuran, ya, yang tidak boleh dipertikaikan apabila beliau memimpin. Ya, dan mungkin ada buku-buku yang menulis tentang beliau banyak menerapkan tentang soal pendidikan. Dan antara perkara juga yang beliau tekankan ialah bagaimana soal TVET, ya, technical vocational ini sangat penting, ilmu kemahiran, ya, dan juga sangat penting. Ini 50 tahun yang lalu beliau telah memperkatakan bagaimana untuk memastikan kerelevanan, ya, institusi ataupun pembangunan generasi muda dalam soal pendidikan itu, ilmu pengetahuan dan juga kemahiran haruslah mempunyai kesamarataan, khususnya untuk membangunkan generasi dan menaikkan nama Malaysia di peringkat pesada yang tertinggi di dunia. Baik, Cik Fazrin, kita tahu bahawa Allahyarham Tun Dr. Ismail merupakan seorang yang mempunyai pendidikan dalam bidang kedokteran. Okey, pada mulanya belajar di college tetapi tidak mampu habiskan, kemudian memohon untuk dapatkan beasiswa di mana di Hong Kong beasiswa itu ditolak, kemudian dapat di Australia dan menjadi Melayu pertama yang mendapat degree daripada negara Australia. Dan kita lihat betapa perjalanan itu sebenarnya menunjukkan bahawa Tun Dr. Ismail sangat mementingkan pendidikan dan sangat orang kata tekad dalam usaha untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Namun berbeza dengan anak muda zaman sekarang, di mana kebanyakan daripada mereka lebih memilih untuk mendapatkan pekerjaan yang bersifat sementara, gig ekonomi dan sebagainya. Bukan kita merasakan perkara itu salah, namun pendidikan di mata anak muda itu tidak begitu penting. Bagaimana kita nak fikirkan ini? Baik, yang pertamanya tersentuh dengan Tun Dr. Ismail, bagaimana beliau cuba mendapatkan asas pendidikan untuk diri sendiri. Ini bermakna pada waktu dan ketika itu Tun sendiri memahami hanya pendidikan sahajalah yang mampu menentukan tahap nasib dan juga kemajuan negara, bahkan individu ataupun sesuatu bangsa. Itu yang diletak dalam hati Tun. Di peringkat pada hari ini, sekiranya kita lihat anak-anak muda, saya tak kata hampir keseluruhan, tetapi ada sebilangan yang tertentu kemungkinan menganggap bahawa pendidikan ni agak kurang. Mungkin masalah sosio-ekonomi, mungkin ada masalah tertentu dan sebaliknya. Tetapi kita ambil pengajaran daripada Tun Dr. Ismail, apa pun masalah yang berlaku terhadap diri sendiri, keluarga dan sebagainya, ekosistem yang sedia ada, sekiranya kita mampu untuk mengubahkan perkara itu melalui pendidikan, maka dapatkanlah pendidikan itu. Itu yang Tun Dr. Ismail telah terapkan kepada kita. Contoh, saya nak kita lihat pada sejarah bagaimana Tun Dr. Ismail dia nak membawa satu intipati ataupun pendidikan pengenalan tentang Malaysia ni. Yang pertamanya apa yang dilaksanakan, dia antara orang pertama yang berada dalam PBB, mewakili Malaysia ke Amerika Syarikat pada waktu itu. Pada waktu dan ketika itu, struktur tubuhnya berbaju Melayu lah, sebagai manifestasi bahawa ini adalah Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia adalah tokoh yang membawa keris pertama kali masuk ke PBB. Susah nak bawa masuk senjata ke dalam satu pertubuhan yang cukup besar pada waktu dan ketika itu. Tetapi apa penghayatan yang Tun berikan adalah selagi mana kita mampu untuk menggerakkan apa jua kaedah bagi meningkatkan diri kita, laksanakan sebaik-baik. Itu adalah penerapan khususnya pada anak muda hari ini, khususnya GPMS juga, perjuangan pendidikan, dan memang kita melaksanakan program-program ke arah yang sedemikian. Bezanya pada anak muda yang sedia ada, memang kita nampak influencer ni sebagai satu tempat yang popular, boleh dapat income yang lebih baik dan sebagainya, tetapi pengakhirannya apa pengetahuan yang kita ada, kita kena dapatkan juga. Sementara waktu tu mungkin dapat sementara lah, tapi berpanjangan kemudian kita tak tahu. Maka ilmu adalah sangat penting, dan saya sarankan pada seluruh warga negara yang sedia ada, termasuk ibu bapa. Ini yang paling penting, sebab crucial part adalah di peringkat ibu bapa. Ibu bapa yang menentukan hala tuju pendidikan anak mereka ini sendiri. Itu antara pandangan yang mungkin
kekanda saya boleh tambah lagi. Dalam konteks ini yang menarik, mungkin doktor juga boleh tambah dengan bagaimana signifikan itu kepada anak-anak muda, juga dalam masa yang sama juga kita menilai bagaimana Malaysia Madani itu untuk diaplikasikan dengan susuk tubuh ini, memadankan susuk tubuh ini mempunyai banyak elemen-elemen yang boleh untuk kita terapkan dalam kita mencapai hasrat dalam Malaysia Madani ini. Doktor, dalam konteks ini bagaimana? Pada hemat saya, apabila melihat gagasan pemikiran Tun Dr. Ismail, saya belum lahir ketika itu, tetapi sebagaimana saya nyatakan sebentar tadi, minat saya yang mendalam apabila setelah saya menonton filem Tanda Putera dan menyebabkan saya banyak membaca tulisan-tulisan dan mengkaji bagaimana pemikiran dan juga kesungguhan beliau dalam memastikan bahawa soal harmoni dan adil di kalangan semua masyarakat Malaysia terjaga. Dan ini saya lihat apa yang sering beliau perjuangkan dalam siri-siri pertemuan sama ada beliau menjadi pemimpin kerajaan atau pemimpin politik ketika itu, beliau banyak menekankan tentang masyarakat berbilang kaum. Dan kalau kita lihat di segi soal pendidikan pun, beliau sering menekankan bahawa pendidikan di Malaysia haruslah sama dan adil pada semua. Tidak membeda-bedakan kerana ianya akhirnya akan membentuk satu semangat khususnya Malaysia tanpa mengira etnik, kaum, agama dan sebagainya. Dan soal pendidikan inilah antara perkara yang sering beliau nyatakan. Begitu juga dari segi sistem nilai negara dan soal pendidikan. Kita akui bahawa sistem vernacular, dan sistem vernacular ini tetap menjadi satu perkara yang dipertahankan selaras dengan falsafah dan fundamentals rakyat Malaysia yang bilang kaum. Dan ini juga beliau sering menyatakan bahawa identiti budaya ini harus menjadi pegangan bagi masyarakat Malaysia. Dan kalau kita lihat tentang Malaysia Madani pun, saya menyatakan bahawa aspirasi Malaysia Madani ini adalah sebahagian apa yang terkandung dalam cita-cita rukun negara. Dan cita-cita rukun negara ini juga harus menjadi teras supaya penghayatan generasi muda selaras dengan apa yang ingin diangkat dan dibawa oleh kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan gagasan Malaysia Madani. Kerana Malaysia Madani ini juga apa yang telah dinyatakan ketika ini tak lari daripada apa yang telah diungkapkan dan digagaskan oleh ketika itu Tun Dr. Ismail selaku Timbalan Perdana Menteri. Dan ini yang saya rasa lihat bahawa pemikiran dan cita-cita beliau ketika itu, sehingga kan sebagai seorang menteri, Timbalan Perdana Menteri apabila berada di luar negara, identiti Malaysia itu tidak pernah ditinggalkan. Dan berbalik sebagai conclusionnya kepada kaedah kepada pendidikan, saya melihat apabila beliau bersungguh-sungguh ingin mendapatkan pendidikan untuk diri beliau, dan ingin saya nyatakan bahawa bagaimana telah dinyatakan, individu rakyat Malaysia Melayu Bumi Putera pertama mendapat ijazah kedoktoran di Melbourne University di Australia. Dan ini memberikan satu gambaran bahawa semangat beliau ketika beliau muda itu, apabila berjaya mendapat ijazah kedoktoran dan kembali ke Malaysia, so tentu ingin membawa satu perubahan pemikiran dan juga mengangkat Malaysia. 50 tahun yang dahulu sewaktu beliau merasmikan GPMS, dan beliau memberikan penekanan dan keseriusan beliau bagaimana soal pendidikan ini tidak boleh ditinggalkan. Walaupun cabaran-cabaran hari ini memang berbeza, tetapi tentu soal pokok ialah kesedaran ibu bapa, peri pentingnya pendidikan supaya anak-anak generasi seterusnya dapat mewarisi, dan ilmu itu pun sentiasa berubah mengikut zaman dan juga keadaan ketika ini juga. Baik, banyak lagi kita nak bincangkan tentang jiwa Tun Dr. Ismail, tapi pada waktu ini kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana. Dalam berbicara tentang kebitaraan anak muda, kita perlu melihat apa yang value
nilai yang ada dalam Tun Dr. Ismail. Dan kita tahu selain daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri itu, Allahyarham juga memegang jawatan Menteri Dalam Negeri, dan itu antara jawatan yang paling lama dan paling banyak beliau berkhidmat, dan itu kita dapat lihat bahawa jiwa beliau banyak memikirkan tentang keselamatan, perpaduan dan tak kisah daripada rakyat sendiri ataupun daripada pelabur-pelabur luar. Dan ini juga berkisar tentang rukun negara, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan rakyat Malaysia, dan beliau antara figura yang penting menggariskan rukun negara ini. Dan kalau kita tanya Tuan Fazrin sendiri, bagaimana Tuan melihat penghayatan rukun negara dalam kalangan anak muda semasa? Pertamanya kita kena lihat dulu sejarah bagaimana rukun negara ni terbentuk. Okey. Menariknya sejarah yang sedia ada ini adalah di mana pada waktu dan ketika itu Tun Dr. Ismail sebenarnya tak ada dalam kabinet. Dia dah berehat pada waktu dan ketika itu. Tapi apabila berlaku kejadian dalam negara kita pada waktu dan ketika itu, beliau rasa beliau perlu melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Memikirkan tentang negara dahulu berbanding kesihatan beliau. Itu hebatnya Tun Dr. Ismail. Yang kedua, bila beliau dipanggil balik oleh Tun Abdul Razak dan juga Tun Abdul Rahman bersama sekali, apa yang beliau laksanakan adalah satu penegasan. Penegasan dia adalah yang pertama, dia mengatakan bahawa kalau hari ini kita tak melaksanakan perkara ini, kita akan ditindas dan negara ni akan terus orang panggil apa, terhapus dan sebagainya. Maka dekat situ terbentuklah Mageran. Itu adalah asas dia. Sebab Tun selaku timbalan pada waktu dan ketika itu. Dan selepas pada itu dilantik pula menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan di sinilah asas-asas rukun negara mula terbentuk. Ini yang menarik. Dan bagaimana perkara ini perlu diperjelaskan, diterjemahkan kepada anak muda pada hari ini. Pengkisahan sejarah itu perlu diperbetulkan, perlu diperlihatkan, perlu ditelitikan. Yang keduanya dari segi gerak kerja, kita sebagai orang muda, kita perlu memahami asas-asas 5 perkara ni, rukun negara ni. Jikalau tanya pada saya, makin hari makin lama dulu kita kalau kat sekolah tak silap saya hari-hari. Kalau ada program tertentu hari-hari kita berrukun negara. Tetapi hari ini makin kurang. Tapi yang menariknya, kerajaan pada hari ini dia bawa balik aura tersebut, rukun negara tersebut untuk dilaksanakan dalam mana-mana majlis. Tak kisahlah kecil ke besar ke, memastikan bahawa semua rakyat Malaysia angkat semula rukun negara ini. Dan ini adalah satu perkara yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan pada hari ini, yang diurus tadbir oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 pada hari ini. Itu yang apa saya lihat di ruang lingkup golongan muda. Bezanya adalah dari segi pemahaman sejarah tu, mungkin pada waktu dan keadaan tu mereka memahami apa yang sedang berlaku. Tetapi hari ini kita perlu memperingati anak-anak muda pada hari ini. Rukun negara ini, inilah sebabnya. Sekiranya tidak berlaku rukun negara oleh Tun Dr. Ismail pada waktu dan ketika itu, saya tak jangka Malaysia masih bertahan sampai hari inilah. Baik, itu adalah bagaimana sumbangan dalam konteks rukun negara yang perlu diamati oleh anak muda. Saya menarik juga melihat bagaimana peranan yang diambil oleh Tun dalam konteks pembangunan sosial dan juga ekonomi bagi negara kita. Dan melihat sudut tubuh ini, beliau terlibat secara langsung dalam RMK kedua sekitar 1970-an. Doktor, saya nak menilai tentang bagaimana pemikiran Tun ketika itu. Di mana hala tuju sebenarnya Tun mahu bawa negara ini yang perlu diaspirasikan, mungkin barangkali boleh diserap ketika ini untuk kita membangunkan negara kita? Apabila saya membaca beberapa tulisan dan juga kajian mengenai tokoh ini, sama ada peringkat universiti ataupun buku yang ditulis oleh Oi K. Bing, The Reluctant Politician, saya melihat apabila beliau kembali balik dalam kabinet setelah beliau ketika itu pada awalnya ingin bersara dari segi kerajaan dan juga politik, kembali balik apabila berlakunya rusuhan kaum ketika itu 1969. Dan ketika itulah sebagaimana saya nyatakan, beliau ni adalah seorang tokoh yang berintegriti, punya empati kepada rakyat. Di samping itu juga beliau mengakui bahawa setiap penyelesaian itu haruslah berteraskan dialog dan juga perdamaian dan pemahaman. Dan beliau antara individu yang mengutamakan diplomasi dan berdialog
dalam setiap apa tujuan dan asas dalam memastikan asas khususnya dari segi cita-cita rakyat Malaysia yang berbilang kaum itu sentiasa terjaga. Aspirasi nasional apa yang beliau sering nyatakan ketika itu ialah rakyat yang berbilang kaum harus hidup sejahtera dan aman, dan ini akan membentuk sebuah negara yang akan naik dari segi bukan hanya perbandingan tetapi segala elemen-elemen yang ada dalam sebuah negara. Jadi berbalik kepada apa yang dia telah dinyatakan, pada hemat saya sudah tentu bila saya membaca tentang pemikiran dan juga kepribadian beliau daripada beliau menjadi Menteri Dalam Negeri dan juga kementerian-kementerian lain. Dan memang Kementerian Dalam Negeri itu merupakan kementerian yang paling lama yang beliau terajui. Dan saya melihat beliau sering menggalakkan proses dialog, memerjuangkan perlakuan yang adil dan saksama di kalangan setiap dasar-dasar yang ingin diutarakan oleh kerajaan ketika itu. Dan hubungan rapat beliau dengan Tun Abdul Razak sudah tentu ketika itu. Dan saya lihat beliau juga adalah individu yang sering apabila menyuarakan pandangan-pandangan kritikal beliau. Beliau seorang yang jujur, sehinggakan saya masih teringat pembacaan saya apabila berlakunya proses-proses yang memerlukan soal-soal kritikal, beliau tidak ragu-ragu untuk menyuarakan demi untuk pembangunan negara. Dan usaha beliau ini saya lihat akhirnya untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang inklusif, adil dan saksama. Dan ini juga bertepatan dengan apa yang ditulis dan juga diucapkan dalam prinsip-prinsip rukun negara. Dan lebih-lebih lagi teras utama ialah perpaduan dan kesaksamaan. Dan ini yang saya lihat harus menjadi pegangan, terutama sekali dalam cabaran hari ini. Lebih-lebih lagi negara kita sudah tentu harus dilonjakkan untuk memastikan akhirnya keutamaan ekonomi. Kerana Dr. Ismail sering berbicara tentang soal ekonomi dan beliau juga antara promotor yang begitu agresif membawa produk-produk Malaysia, apa yang ada dalam Malaysia, beliau tanpa segan silu bila dia berucap di pentas-pentas antarabangsa mempromosikan produk-produk Malaysia. Dan ini juga satu perkara yang saya lihat, ini 50 tahun yang lalu, dan saya fikir ini juga satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil contoh-contoh yang telah beliau lakukan. Tetapi yang perkara pokok yang ingin saya katakan ialah sifat empati beliau, sifat yang beliau suka berdialog, teras keterbukaan beliau melalui dialog dan perdamaian, sudah tentu harus jadi ikutan bagi setiap generasi hari ini kerana kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey. Ini satu kepesan menarik dan saya melihat juga di penghujung ini dalam konteks memperingati individu sudut tubuh ini, mungkin kepada Tuan ringkas saja dalam konteks ini, kita mahu supaya apa yang diilhamkan nilai itu terpatri dalam jiwa-jiwa anak muda secara khususnya, supaya kita ingat dan bahawasanya kita juga ada tanggungjawab, bukan sekadar hidup di negara ini untuk meneruskan kehidupan seharian, tidak, tapi kita ada tanggungjawab juga kepada negara. Dengan nilai yang telah pun ditonjolkan oleh susuk tubuh ini, apakah nilai paling tertinggi teratas yang perlu diambil oleh anak muda bagi memastikan supaya kita ini hidup bukan semata-mata untuk diri kita tetapi juga kepada negara kita? Satu, integriti terhadap diri sendiri dan juga memikirkan tentang rakyat yang sedia ada. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin saya boleh tambah sikit adalah berkenaan sekarang ni kita musim PRN. Apa salah kiranya calon-calon pilihan raya yang sedia ada ini bawa integriti semangat Tun Dr. Ismail di dalam sepanjang kempen PRN, kerana ini akan memberi sedikit satu gelombang negarawan ini untuk kita terus pada 31 Ogos nanti kita meraihkan kemerdekaan dan 16 September nanti hari Malaysia. So bermula daripada hari ini, pilihan raya yang sedia ada, calon yang sedia, bawalah integriti, kita gelombangkan negarawan kita ini. Baik, ini satu perkongsian yang cukup baik. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua dia. Saya kira tak cukup masa ni. Semua sudut tubuh ini, bayangkan sumbangan kepada negara kita terlalu banyak dan boleh untuk kita abadikan ataupun dalam konteks sama kita cerahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Fazrin Ismadi Fauzi, merupakan Presiden JPMS, dan juga Datuk Seri Dr. Ilmu Hizam Ibrahim, Naib Presiden Alumni JPMS, dalam kita berbincang soal jiwa Tun Dr. Ismail dalam kebitaran anak muda. Dan tadi saya sebut juga bukan esok tapi hari Rabu sebenarnya, pada 2 Ogos, yang mana ia akan dilangsungkan di Dataran Merdeka tentang susuk tubuh ini. Betul, dan kita nak berehat seketika dan kami tinggalkan anda dengan satu dokumentari. Saksikan. Walk
The Dog, satu platform yang diwujudkan bagi merevolusikan dunia pembuatan filem dokumentari, menjadikan ianya sebagai pusat pembuat kandungan dokumentari tempatan dan antarabangsa. Penganjuran Walk the Dog kali kedua memberi sedikit kelainan dalam festivalnya kali ini selepas kejayaan penganjurannya sebelum ini. Untuk kelainan pada tahun ini ialah program Small Story Big Impact. Itu antara yang pertama. Kita nak encourage more content creators from our home, Malaysian. So we went for a roadshow. Kita pusing dalam 6 lokasi di university because kita nak cari young filmmakers, content filmmakers, factual content filmmakers. Dan pada mereka yang terpilih, kita pilih 7 cerita dan dokumentari tersebut akan dapat dipertontonkan di festival, dan dari 7 kita akan bagi satu anugerah Best Outstanding Video sebagai satu penghargaan dan untuk give a bit of recognition for them. Festival Dokumentari Antarabangsa bakal diadakan di Langkawi pada 1 hingga 3 Ogos nanti. Kali ini, Walk the Dog memperluaskan pelbagai program seperti bengkel, pengajian dan peluang bersama di mana Walk the Dog membuka pernyataan buat pembikin filem untuk menghasilkan dokumentari bertemakan pelancongan, alam sekitar dan kelestarian. Penganjuran Walk the Dog 2023 membariskan beberapa penaja seperti Tourism Malaysia, Think City Yayasan Hasanah, Lembaga Pembangunan Langkawi, Finas, Mikyo Langkawi Pantai Cenang, ABU, termasuk Bernama TV. Walk the Dog ni sebenarnya adalah satu majlis di mana satu pesta atau festival diadakan untuk menunjukkan bagaimana bakat-bakat yang ada di Malaysia dalam pembikinan dokumentari. Jadi apakah kerjasama yang kami ada secara kali pertama, walaupun ini kali kedua ia diajarkan, ialah kita akan menayangkan dokumentari yang dipilih dan telah dibincangkan serta dipersetujui untuk ditayangkan kepada orang ramai supaya ia menggalakkan lagi penghasil karya daripada kalangan orang muda di Malaysia dan juga penceritaan yang baik diketengahkan dan juga untuk membolehkan mereka tanpa kehadapan dengan pendedahan yang ada itu. Selain menghimpunkan pembikin kandungan dari pelbagai latar belakang, budaya dan perspektif, pendedahan dan bimbingan turut diberikan kepada bakat-bakat muda melalui program mentorship, grant dan pendedahan kepada para profesional industri. Kita nak fokus on factual content creating. So bila kita create factual content, lepas tu Malaysia ni kaya dengan bermacam-macam cerita. There's a lot of stories, there's a lot of untold stories. Dan kadang-kadang kita nak ketengahkan micro-documentaries sebab durasi. Jadi kadang-kadang bila kita nak buat cerita, kita boleh cakap 3 minutes can be a very good stories. So I hope that this festival, number one, kita encourage factual content creators. Kita nak bagi platform so that when they come out from, let's say, film school or anything, if they minat jadi documentary filmmakers, there's a place for them to nurture diorang punya talent and then to learn and then meet other people yang share the same interest. And I hope that the festival will be a place where everybody gathers. Datang bersama-sama, kita boleh network, bertukar-tukar pendapat and build a learning community. I think that is our main thing. Kita nak our generation Malaysian to be a learning community. We learn because it's factual. Terima kasih kerana bersama kami lagi, dan kali ini kita akan berbicara tentang satu persidangan keilmuan budaya 2023 yang menggabungkan dasar kebudayaan negara Daken dan juga prinsip-prinsip dalam Malaysia Madani. Dan butirannya kita bersama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Di sebelah saya kita ada Dekan Pusat Pengajian Pasca Siswazah Aswara, Profesor Madya Dr. Abdul Halim Hussein. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Dan juga di sebelah sana kita ada Encik Muhammad Kamaruzzaman Taib, Pengarah Persidangan Keilmuan Budaya 2023. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, sebagai pembuka bicara untuk topik ini, sebenarnya apa yang boleh dikatakan sebagai Persidangan Keilmuan Budaya 2023 ini? Mungkin Prof dulu. Baik, terima kasih pada acara. Persidangan Keilmuan Budaya adalah gagasan untuk melihat kita punya dasar-dasar kesenian negara, berdasarkan pada dasar kebudayaan negara di Daken. So salah satu matlamat mengadakan persidangan ini adalah melihat pencapaian awal
berdasarkan kepada aktiviti kesenian dalam negara, adakah ianya mencapai kepada beberapa gagasan di bawah Deccan sendiri, di bawah dasar kebudayaan negara. So dalam perbincangan berdasarkan persidangan tersebut, kita akan dapat dengar dan juga menghayati beberapa aktiviti penggiat seni dan juga tokoh-tokoh dalam bidang seni dalam konteks akademik dan juga practitioner ataupun penggiat. So di situ kita akan dapat satu rumusan berdasarkan pada pencapaian Deccan buat 2 tahun pertama awal berdasarkan pada pelancaran Deccan itu sendirilah. Baik, ini satu persidangan saya kira cukup menarik kerana ia menghimpunkan pelbagai stakeholder dalam konteks ini, dan kita nak melihat bagaimana tadi hasilnya itu di mana nanti. Untuk bercakap tentang perkara ini dalam konteks bagaimana persiapan awal bagi menghadapi satu persidangan keilmuan budaya 2023 ini, saya bertanya kepada pengarah bagi persidangan ini, bagaimana persiapan ketika ini dan penglibatan itu berfokuskan kepada siapakah stakeholdernya? Stakeholdernya tentulah Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya Malaysia lah. Sebab kita sebagai penganjur untuk persidangan ini, di bawah penganjur utamanya adalah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Jadi di peringkat ini sekarang ini sudah pun di peringkat akhir, sebab minggu hadapan saja akan dilaksanakan persidangan ini. Ini sebenarnya persidangan yang kami boleh sifatkan sebagai selected presenters dan juga selected participants. Kami memilih penyertaan dan pembentangan dan juga penyertaan peserta oleh segmen-segmen yang menjadi stakeholder kepada bidang industri kreatif tanah air lah. Jadi kalau kita lihat kepada persidangan itu sendiri, pengisian pembentangan kertas kerja ini oleh 22 kertas kerja yang akan dibentangkan merangkumi pelbagai aspek dalam bidang industri kreatif negara, industri seni budaya negara itu sendiri. Daripada hal berkaitan dengan polisi dana kepada hal budaya tinggi, kepada industri kreatif dan juga kepada warisan seni budaya itu sendiri. Jadi bidang ini agaknya, bidang budaya sebenarnya besar kan. Betul. Kalau Dini lihat sendiri. Jadi kita cuba muatkan seberapa yang boleh dalam masa 1 hari persidangan. Dan saya tertarik sebenarnya dengan mungkin tagline itu, akal, budi, seni berteraskan madani. Mungkin Prof boleh komen sikit tentang ini. So akal budi yang teras kepada madani itu maksudnya dalam konteks budaya ni dia ada banyak elemen berdasarkan kepada masyarakat itu sendirilah. Dia melambangkan kepada kehidupan masyarakat itu sendiri, sebab budaya ataupun kita sebut kebudayaan itu terdiri daripada nilai berdasarkan kepada bahasa, berdasarkan kepada persekitaran masyarakat itu dan juga berdasarkan kepada ilmu teknologi yang baru, berdasarkan kepada keperluan masyarakat itu sendiri. Dia akan tergambar dalam kesenian dan budaya masyarakat tersebut. Jadi di situ sebenarnya madani ini juga adalah menghasilkan masyarakat yang berbudaya. Budaya termasuklah keilmuannya, berdasarkan kepada pengetahuannya, berdasarkan kepada teknologinya, berdasarkan kepada keperluan perilaku dia dan juga berdasarkan kepada keperluan masyarakat, berdasarkan kepada regional ataupun dalam konteks kumpulan-kumpulan identiti masyarakat di Malaysia terutamanya. So bila kita sebut tentang kesenian, dia adalah manifestasi kepada keseluruhan tersebut, elemen tersebut dalam konteks masyarakat madani. Saya rasa dia ada satu tujuan yang memang menjadi objektif ke arah masyarakat yang madani. Jadi bahasa kepada yang saya sebut elemen tadi penting yang dimanifestasikan oleh pemikiran dan ilmu budaya itu sendiri. Ini satu konsep saya kira cukup menarik dalam kita mengupas soal bagaimana budaya itu boleh disalurkan sumbangannya kepada negara, dan ia juga membantu juga pihak kementerian dalam merangka strategi seterusnya. Dan pastinya pembentang-pembentang ini melakukan hasil kajian-kajian mendalam dalam sebarang konteks kajian berkaitan budaya ini. Saya bertanya kepada pengarah program dalam konteks ini, di mana akhirnya itu nanti selepas pembentangan itu dilakukan, adakah akan dilakukan satu dapatan dan adakah ianya akan dinilai semula dalam konteks strategi bagi tahun seterusnya terhadap dasar ini? Tentu sekali, sebab ini adalah 2 tahun pertama selepas dasar kebudayaan negara diperkenalkan pada tahun 2021. Jadi resolusi daripada persidangan ini akan menjadi kepada tujahan
kepada pengisian dasar kebudayaan itu. Jadi untuk 2 tahun sekali, setiap 2 tahun akan melihat kepada perkembangan dan juga melihat senario yang berlaku dalam industri seni budaya dan industri kreatif tanah air. Jadi untuk pengisian ini juga lebih saya teruskan je lah ya. Kalau kita lihat pembentang itu bukanlah daripada mereka ahli akademik saja. Ada dalam kalangan ahli akademik, budayawan itu sendiri, kita juga ada penggiat industri yang aktif pada masa hari ini. Kalau lihat pada senarai pembentang itu, Datuk M. Nasir juga akan membentangkan satu kertas kerja, pengarah tersohor Sabri Yunus pun akan membentangkan satu kertas kerja, ada penggiat daripada industri new media hari ini. Jadi mereka ini akan menyumbang kepada bagaimana perkembangan senario yang berlaku dalam industri kreatif, yang menyumbang kepada pemikiran generasi hari ini dan juga yang kita jangkakan pada masa akan datang. Dan menarik bila kita dapat lihat ni antara pembentang-bentang itu Datuk M. Nasir ada dalam senarai, dan saya juga kenal 2 figura di sana. Saya nampak Profesor Dr. Siva Murugan dan juga Hanafi Hussein. Daripada Universiti Melayu. Dan program ini akan dijalankan pada 8 Ogos sehari di Hotel Sri Pacific. Bagaimana dengan kemasukan mereka yang berminat? Adakah ia terbuka kepada orang awam atau sebagainya? Kita taklah terbuka pada publik sebab tempatnya terhad hanya untuk 200 seat saja, 200 tempat penyertaan sahaja, di mana kita memilih peserta itu supaya mereka akan menyumbang kepada resolusi itu sendiri. Kita tak mahu penyertaan daripada pasif participant. Jadi kita melihat segmen mana yang berminat itu datang. Adakah mereka datang daripada segmen hiburan, segmen media ataupun segmen pentadbiran seni. Jadi mereka itu yang kita jemput. Kita akan bagi QR code ke ataupun email. Jadi kita akan bagi untuk penyertaan lah. Jadi limited seat ini kita pilihlah supaya mereka, sebab dalam persidangan dia tidak sekadar satu persidangan yang bersifat satu hala, tetapi akan ada sesi breakout session kita namakan, di mana selesai satu sidang peserta akan membuat perbincangan dalam kumpulan kecil untuk melihat sejauh mana pandangan mereka pula kepada isu-isu yang dilontar oleh para pembentang lah. Doktor, ini satu perkara yang menarik kerana pelibatan itu bukan hanya di peringkat atasan ataupun mereka di pihak kementerian saja membuat dasar, ia melibatkan juga pemain industri dan juga kepada ahli akademik. Dengan kehadiran ataupun kewujudan program seperti ini, pandangan daripada doktor sendiri, keperluan suara-suara orang di bawah ini yang berada di lapangan ini didengar di pihak atasan, adakah ini satu keterbukaan yang baik dalam kita meraihkan pandangan dan juga pendapat? Itu salah satu daripada kita punya kaedah lah untuk mendapatkan input daripada semua pihak. Yang sekarang ni dalam fasa yang pertama kita buat persidangan ni adalah macam tadi lah yang kita lihat, kita mahukan ada satu breakout session di mana hasil daripada pembentangan dalam satu hari itu akan ada suara-suara daripada group discussion tu yang akan kita dengar dan kita senaraikan dan kita akan serahkan sebagai resolusi kepada pihak kementerian itu sendirilah, Kementerian Kebudayaan, supaya ini adalah hasil daripada perbincangan dalam persidangan. Jadi itu penting sebab kita tidak boleh menjadikan dasar hanya kepada satu top down. So, daripada apa yang dirancang oleh pihak kementerian, kemudian apa yang telah diimplementkan dalam masa 2 tahun, kita nak lihat dia punya feedback. Feedback tu kita kata fasa pertama untuk melihat kejayaan hasil daripada wawasan yang dicadangkan oleh pihak kementerian. Sekurang-kurangnya ini adalah fasa pertama untuk kita mungkin boleh melihat semula beberapa perkara dalam 7 strategi dalam kebudayaan itu, dalam Kementerian Kebudayaan 7 strategi di bawah Dekan itu mungkin dikenapasti dan juga dilihat semula berdasarkan kepada strategi yang ada. Mungkin itu diperbaiki. Itu yang kita mahukan. Maksudnya persidangan ini bukan hanya satu event, tetapi dia sebagai satu kaedah untuk mendapat input daripada pihak luar, hasil daripada apa yang dirancangkan oleh kerajaan. Dan kalau kita melihat 7 strategi dalam Dakan itu sendiri, strategi mana yang boleh kita lakukan segera dalam kita mendaya upayakan hasrat Malaysia ini sebagai satu buah negara yang berteraskan Malaysia Madani?
Dia tidak bolehlah bersifat segera untuk mencapai objektif itu. Tetapi mungkin kita boleh melihat kepada perkembangan industri hari ini boleh merangkumi, menjangkaui skop mana yang kita boleh lihatlah. Mungkin lihat kepada keharmonian, perpaduan kaum ataupun juga bagaimana kita menjangkau teknologi kreatif itu dalam mendepani isu-isu itulah. Satu perkara yang penting dalam tujuan itu dan juga yang berkaitan dengan isu dalam konteks global sustainability ataupun kelestarian. Sebab dalam tujuh tujuan itu dalam bawah Dekan itu, dan salah satu ialah pengekalan dan kelestarian seni budaya negara. Jadi bagaimana generasi baru dalam penggiat seni baru melihat keperluan masyarakat semasa dengan tidak meninggalkan tradisi. Jadi bila tradisi itu mungkin dalam konteks tradisi, tapi dalam konteks urban society ataupun masyarakat baru, apa yang perlu kita angkat daripada tradisi berasaskan kepada keperluan masyarakat, masyarakat saya kata urban society lah, masyarakat urban. So ada keperluan berasaskan pada kreativiti, perubahan berasaskan pada teknologi dalam konteks kebudayaan yang perlu ditambah nilai dalam kesenian semasa. Dan itu bukan satu benda yang tidak boleh diubah, sebab itu adalah keperluan semasa. Jadi kalau tidak mahu melihat kesenian tradisi itu mati, maka mesti diteruskan dengan beberapa perubahan dari segi teknologi dan juga dari segi pengetahuan baru dan juga dari segi memberi kepada masyarakat urban, masyarakat yang duduk di kawasan yang maju berasaskan kepada konteks modern, urban. So, itulah tujuan kita salah satu sebenarnya. Okey, ini menarik minat saya disebut tadi, ianya perlu untuk diasimilasikan atau diadaptasi dengan urbanisasi. Saya bertanya dalam konteks persidangan itu nanti, ada ataupun tidak untuk diperbincangkan berkaitan tentang mengkomersialkan budaya kita? Kerana akhirnya nanti sesuatu budaya itu masih boleh kekal relevan apabila ia dapat dikomersialkan dan juga menyumbang kepada aspek pelancongan negara. Kita ada 6 sidang semuanya. Jadi sidang yang keempat itu akan membincangkan bagaimana teknologi kreatif dan cabaran kreativiti. Di situ akan ada kertas kerja yang dibentangkan bagaimana dia menyerap masuk nilai-nilai tradisional budaya kita dalam penciptaan karya hari ini. Jadi ada topik itu yang dibincangkan. Dan juga kalau kita lihat kepada senarai pembentang itu, ada pembentang daripada, contoh saya bagi tahu adalah Toda Academy. Mereka mengusahakan tentang gamers, tentang benda-benda baru yang berkaitan dengan generasi hari ini kan. Jadi kita nak melihat sejauh mana mereka berperanan dalam dasar kebudayaan ini. Adakah mereka boleh berperanan ataupun mereka bersifat isolated? Kita nak melihat peranan itu sendiri. Jadi saya rasa persidangan ini memang membuka kepada merentas generasi, bukan untuk kita yang sudah daripada generasi 90-an 80-an, tapi untuk generasi hari inilah. Saya rasa itu persidangan ini walaupun dia tertutup, tetapi kami harap dia dapat memberi satu tujuan kepada jangkaan pada 2 tahun akan datang lagi lah. Dan kami juga mengharapkan perkara yang sama untuk merancangkan lagi industri pelancongan dan juga kebudayaan di negara ini. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih Encik Kamarul Zaman kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan itu sahaja yang dapat kami kongsikan kepada anda semua penonton Apa Khabar Malaysia untuk hari ini. Kita sudah pun berada pada rancangan. InsyaAllah pada hari esok bermulalah sesi untuk masuk bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan pastikan anda terus membawa, kalau ada bendera Malaysia ni, kibarkanlah di mana-mana bagi memastikan supaya semangat patriotik itu kekal terus mandi dalam jiwa kita dan juga anak-anak kita. Dan kita nantikan juga apakah program-program menarik akan dianjurkan oleh pihak kementerian bagi memastikan supaya ianya disuburkan di dalam kita. Dan tak sampai tunggu 31 hari bulan tu. 31 hari bulan, dan sebelum itu kita tengok 3 hari bulan nanti ada aktiviti untuk mengenal dengan lebih lanjut tentang Allahyarham Tun Dr. Ismail, seorang negarawan hebat di negara ini. Baik, saya Helena Pulawi. Saya Dina Syah Salim. Selamat tinggal. Terus bangkit, yakin berdiri.